saya rasa saya dah sebut dalam beberapa perjumpaan dengan UMNO sendiri dan dalam beberapa artikel saya yang akhir ni, bahawasanya yang akan memenangi hati rakyat dalam pilihan raya ialah pihak yang paling berjaya melempatkan harapan kepada rakyat. Harapan ialah kunci kepada undi. Mana pihak yang paling banyak dapat memberikan harapan kepada rakyat, dia akan memenangi hati rakyat dan memenangi undilah bagi rakyat yang berakal. Dan harapan itu pun berbagai, berdasarkan kepada latar rakyat, kawasan, harapan orang Kelantan, harapan orang Penang, semuanya berbagai. Dan parti yang paling berjaya ialah parti yang dapat untuk menempatkan semua harapan ini. Dan oleh itu saya tengok tak ikut sepenuhnya lah, tapi ucapan-ucapan para perwakilan dan seumpamanya ataupun orang UMNO, hendaklah ucapan yang dapat memberikan harapan baru kepada rakyat. Mood, bukan mood Malaysia, mood dunia sekarang ialah mood change, ingin berubah. Sama ada orang yang nak berubah tu, dia tak penting fikir apa yang akan terjadi selepas berubah, tapi kebanyakan dunia kata kita kena ada satu angin baru. Maka UMNO jika nak terus survive, dia mesti cuba menempatkan harapan bahawasanya mood itu ada dengan UMNO. Jadi segala harapan kepada perubahan yang menjadi hasrat rakyat hendaklah diperkatakan. Orang UMNO tak boleh bercakap dengan cerita lama. Dia mesti bercakap tentang harapan baru. Yang orang lain bercakap, UMNO bukan saja bercakap tapi boleh buat. Saya ingat kalau itu yang mereka perkatakan di dalam Perhimpunan Agung ni, sebab Perhimpunan Agung UMNO dia tak sama dengan Muktamar PAS. PAS cakap dengan ahli dia, tapi UMNO dia cakap pada nation. Pasal saya dah dapat liputan hari live dalam TV dan seumpamanya. Walaupun dia jangan bagi hanya orang UMNO seronok, dia kena bagi rakyat seronok. Ini adalah penting. Jadi sebab banyak keadaan tidak berpihak pada UMNO. Mood baru dunia tak berpihak pada UMNO. Mood yang tak berpihak UMNO kerana mood nak berubah. Amerika dia berubah, walaupun akhirnya Obama tak boleh buat seperti mana yang diharapkan. Mesir berubah, walaupun akhirnya mereka belum ada plan pun selepas berubah nak buat apa. Tapi oleh kerana moodnya nak ubah. Transformasi yang dilakukan oleh UMNO setakat ini tak berjaya. Transformasi itu mesti dibuktikan secara praktikal, bukan slogan. Maka dengan itu saya kata, mesti UMNO bercakap tentang UMNO adalah harapan kepada perubahan itu. Tidak perlu merubah. Misalnya kalau UMNO nak bercakap, tak perlu merubah parti, tapi UMNO akan berubah. Kenapa bercakap pada itu? Supaya orang rasa lah. Orang kampung rasa, orang bandar rasa. Misalnya macam pemimpin sekarang ni turun padang, mendekati rakyat. Ya, itu sebahagian daripadanya. Dan saya kata harapan rakyat dalam sebuah negara macam Malaysia berbagai-bagai. Dia tak sama macam harapan rakyat Indonesia ataupun Filipina. Rakyat Malaysia mungkin tak harapkan lagi nasi, wang dalam sampul. Itu mungkin cerita 20-30 tahun dulu, 20 tahun lepas. Tapi bagi sebahagian tempat masih harap ke rakyat datang tolong sikit. Tapi sebahagian tempat, terutama kawasan bandar, mereka mengharapkan supaya adanya satu sikap baru. Ini yang terutama yang Mak Muhammad Perdana Menteri sebut, generasi yang tak suka dia bentak-bentak. Mereka hanya berinteraksi dengan dunia maya mereka. Generasi ini mereka suka nak tengok sikap yang baru, melayan sebahagian daripada perkara yang mereka rasa asas hak-hak mereka. Ada perubahan yang baik macam AUKU dan ISA, itu lambang bahawasanya UMNO boleh berubah lah. UMNO boleh berubah. Tapi mesti benda itu digarapkan dalam bentuk pelaksanaan. Jadi kalau balik ni dia kena bercakap bahasa baru lah. Bahasa yang dia mungkin akan ambil masa lah mungkin untuk digerakkan satu perubahan itu. Mungkin sekarang dia semua ambil masa untuk perubahan. Tetapi kita oleh kerana pilihan raya dekat UMNO kan, mood ingin berubah tu kuat.
kan, walaupun kadang-kadang rakyat bukan tahu sebab berubah jadi apa, tak tahu, tapi dia hanya tahu dia nak berubah. Dan ini UMNO kena relevankan diri dia, relevan dengan bahasa yang berbagai, bahasa yang boleh menaruh harapan kepada banyak pihak, bahasa yang ucapan-ucapan perwakilan yang menajamkan permusuhan dengan pihak-pihak yang tidak bermusuh dengan UMNO, tak perlu. Yang tak marah akan jadi marah, dan overkill pun tak apa bagus dalam sekarang. Offer, you berikan tawaran yang kedai lain tak boleh bagi. Macam persaingan market punya persaingan sekarang, you bagi, kita boleh offer ni, you orang boleh offer apa. Tapi dalam keadaan UMNO diasap berdiri oleh Obaka, jadi ada masa yang UMNO mendekatkan attacking, menyelam, bukan defensif. Dia benda UMNO menyelam, kita dilihat sebagai dan semua parti kena ada part itu, bahagian dia menjawab dan dia juga menjelaskan kelemahan pihak lawan dia. Itu part yang ada. Tapi itu bukan semua kehendak rakyat. Itu salah satu ciri sebuah parti politik, dapat mempertahankan diri dan menjawab. Tapi harapan rakyat kepada apa yang parti itu boleh tawarkan, ini harapan pada. Sekarang ni ada parti, sebahagian parti dia belum memerintah, jadi dia boleh tawar macam-macam, kan? Itu maksud. Tapi UMNO kena buktikan dia boleh tawarkan. Dia boleh tawarkan ini, dia boleh harmoniskan banyak tawaran-tawaran itu. Tapi orang UMNO kena boleh bercakap lah mana ni. Sebenarnya dalam aspek ni kan, setengah parti tak belum memerintah lagi. Ni berdasarkan ni kita dah tengok lah beberapa parti dah memerintah dan nampaklah mana baik buruknya berbanding dengan itu pun bagus. Sebagai saya tengok sebahagian perwakilan dia boleh cakap, ini buat banyak ni, kita buat yang ni. Itu pun satu perbandingan yang rakyat ni dia mesti simple je logik dah. You bagi buat 2 kolom, you bagi tahu ini kita buat, yang ni dia gagal buat. Itu simple lah. Orang boleh baca dalam masa yang singkat, orang boleh faham. Sebab tu saya kata kat Pembangkang, antara kegagalan mereka ialah buku jingga mereka tu begitu banyak buku surat tabur kat rakyat, dan siapa nak baca. Dan kemudian sejak kali ada isu, dia kata ada dalam buku jingga, dan siapa tahu. Itu dia gagal. Sebab tapi UMNO dia ada lah jentera, media, TV, macam-macam yang dia boleh digunakan. Tapi kalau dia pandai, dia buat ni yang telah buat, ini yang mereka buat. Itu antara benda yang, kerana dia berbentuk tawaran lah sekarang, persaingan, siapa yang dapat memberikan offer yang terbaik. melihat dalam konteksnya kan, apa sebenarnya yang audiens nak macam rakyat mahu? Rakyat Malaysia dalam kebanyakan, kita macam disebut oleh Perdana Menteri sendiri bahawasanya miskin tegar ni hampir tak ada. So cerita nak bagi tu bagi ni tak banyak lah yang terlibat. Mungkin dalam satu kampung tu 2 rumah je kot, serumah pun susah nak jumpa. Tapi dia sudah semua rumah ada orang pergi universiti, semua rumah ada orang cerdik, semua rumah boleh kata ada internet. Maka rakyat mahu buktikan bahawasanya parti itu relevan di sudut pertama, ketelusan mereka dalam menguruskan negara. Ini mesti dibuktikan telus. Dan tak susahlah juga mana-mana parti politik. Dulu UMNO agak sukar kerana parti yang bersaing dengan dia langsung tidak berkuasa. Tapi sekarang dia mungkin ada sedikit ruang kerana parti lain pun ada kerajaan juga, dan juga menghadapi kerenah-kerenah pentadbiran. Yang kedua ialah dia mahu supaya apa yang menjadi hak dia, yang dia telah terpelajar ini tahu, dia nak. Dan UMNO cuba tahu benda tu. Saya ingat UMNO sedar benda tu dengan cara cuba apakan ISA. Benda tu walaupun dia tak kena ISA, tapi dia tak suka benda tu wujud, terutama golongan muda lah. Walaupun bukan membabitkan dia pun, tapi dia adanya perangai barat tu datang lah pasal kita oleh proses globalisasi ni. Jadi saya ingat dua tu memberikan harapan kepada yang 65% ni, yang atas pagar ni. Yang dah 30% yang tegar parti ni, dia tak apa macam mana pun,
Dia tak apa. Tapi yang atas 65% pegawai yang akan buat keputusan pada akhir-akhir saat ini, dan kemudian tawaran kebajikan itu memang menawan hati lah semua orang. Bila dia rasa you selesa, dan you pun tahulah apabila pembangkang kata macam isu penjawat awam itu, isu dapat kredit UMNO lah kan. Sangat sensitif lah penjawat awam. Macam mana nak buang kita pula kan. Jadi ini sensitif. Itu percaturan yang salah daripada pembangkang. UMNO dapatlah markah di situ. Kemudian isu-isu yang selalu ditimbulkan pembangkang seringkali membuat tuduhan kepada UMNO sebenarnya tu dia manipulasi sebenarnya tu. Saya tengok dia manipulasi, tetapi dari segi kelebihan media daripada UMNO. Ya. Saya pun tidak faham. Kepercayaan masyarakat itu sebenarnya tu lebih cenderung Kepercayaan masyarakat itu memerlukan, politik all about perception, persepsi. So UMNO kena tempatkan brand tu ada kadang-kadang ada masalah dalam pemikiran ramai orang. Macam mana nak membersihkan brand ni? Banyak cara lah. Winnable candidate ni salah satu lah. Saya rasa dinasur lama politik lah UMNO, kalau nak bagi UMNO sihat, dia kena sedikit berundur lah. Dinasur politik yang ada dalam UMNO, dia kena bagi peluang kepada muka baru supaya UMNO dilihat fresh. Tapi saya ingat itu masalah tu dalam UMNO, sebab kerana kalau lama tak bagi laluan, saya sembang ramai orang UMNO akan kata, kita mewarisi perjuangan bukan mewarisi jawatan. Itu saya ingat. Pasal brand UMNO kadang-kadang jadi masalah pada golongan muda. Tak boleh dinafikan. Dia belum ada apa-apa, tapi dia tahu brand tu dia tak nak. So brand tu boleh dibaiki dengan cara kandidat baru lah. Tokoh-tokoh baru yang muncul. Saya tengok munculan tokoh-tokoh baru dalam UMNO yang muda-muda dapat juga menyanyi memaut hati sebahagian daripada orang muda. Tapi kata dengan brand UMNO macam sokongan orang muda, tidakkah ini macam satu perception yang cuba dibina oleh pembangkang yang UMNO ini tidak mendapat sokongan orang muda, sedangkan realiti factual dalam 7 hari kecil yang lepas, kalau orang muda 45 semua kembali kepada UMNO. Kembali kepada UMNO kerana ada usaha daripada muka-muka baru muda UMNO. Itu yang kita perkatakan. Tapi kalau pilihan raya umum yang membabitkan ramai muka lama, mungkin trend tu tidak banyak di banyak tempat. Saya rasa mungkin Ketua Pemuda UMNO ada kebenarannya yang dia kata kerana usaha golongan muda. Itu peranannya. Sebab jadi saya bukan kata yang tua tak berjasa, tapi katanya dia kena lihatlah tentang apa kehendak rakyat, atau kehendak terutama kawasan bandar. Kena bagi saya ingat idea Perdana Menteri itu baguslah, tapi nak buatnya bukan senang lah. Banyaklah risiko yang akan dia hadapi. Tapi saya bercakap dalam kerangka sudut yang adil lah, persepsi orang yang ketiga, apa yang dia perlu buat. Kerana dari segi rakyat, saya sebagai bukan aktivis UMNO dan Pendapatan Parti, melihat kalau saya mau perubahan, terus terang saya mau perubahan, tapi saya tak penting macam mana berubah parti ke, berubah parti itu berubah ke pun tak penting. Yang penting perubahan perlukan angin baru dalam sebuah negara untuk menghadapi satu era baru dalam dunia ni. Dan kalau ada satu parti yang keadaan kita tak perlu ubah parti itu sendiri berubah, itu kan lebih baik daripada menyusahkan nak tukar sana sini yang membabitkan kos yang tinggi. Jadi saya ingat idea itu boleh diberikan, ya. Sebab tu mana-mana saya rasa banyak akan jumpa intelektual yang mereka akan rasa nak angin perubahan, tapi UMNO kena cakap angin yang sama perubahan, tapi UMNO akan berikan jalan perubahan. You tak payah tukar kenderaan, kita boleh tukar enjin baru. Jadi kita melihat pada beberapa negeri yang ditawan oleh pembangkang, contohnya masa PRU yang lepas ni dia slogan change perubahan. Adakah untuk melihat publik demokrat sebenarnya dia membawa perubahan?
ada benda yang dia buat perubahan tak boleh dinafikan, dan ada benda yang kadang-kadang jadi lebih tak kemas pun ada. Tetapi still masyarakat menyangka bahawasanya dia masih ada ruang sebab dia tak ada di federal. Itu adalah andaian yang dibuat. Dia orang kata dia orang ada tekanan dan seumpamanya akan diberikan sebagai satu alasan untuk menjustifikasikan beberapa kelemahan. Ini menjadi alasan. Sebab tu saya rasa bahawasanya UMNO kalau dia boleh membuktikan dia sentiasa inginkan perubahan. Banyak benda juga di dalam pembangkang ni yang saya rasa memang boleh berpihak kepada UMNO. Isu macam hitam metalin, isu tu walaupun peribadi, tapi ia bagi generasi baru muda ia sangat tidak wajar. Satu perkara yang mungkin seorang tu dia tidak UMNO, tapi saya tidak suka you buat macam tu. Saya tak boleh terima sebuah parti yang buat macam tu. Itu satu isu yang dilihat terpinggir, tetapi boleh menjadi satu asas di dalam menentukan cara fikir. Dan itu UMNO dapatlah isu-isu yang seperti itu. Tapi artinya mesej UMNO ialah mesti kemas. Saya tak tahulah brand ni, kalau orang lama rasa orang dah lama dah dengan dia di tempat dia tu, dia bagilah orang lain yang rasa muka baru, harapan baru. Kunci dalam politik ni harapan. Sebab tu saya kata zaman Pak Allah, bila Pak Allah baru naik, Tun Abdullah Badawi menang besar UMNO. Tak ada lah rekod UMNO menang macam tu, sebab harapannya besar. Bila harapan itu pudar, tewas lah. Tewas banyak lah, bukan tewas terus, tewas banyak. Kerana kuncinya harapan. Setiap kali datang muka baru, ada harapan baru. Termasuk Datuk Seri Najib sendiri. Ada bawa harapan baru. Tapi ialah dia terpaksa membawa jentera yang sebahagiannya baru, sebahagiannya lama. Itu nanti dia marah orang UMNO ya. Tapi saya tak apa dia marah orang luar. Jadi ini yang perlu UMNO jadikan diri dia relevan. UMNO pun tahu bahawa ini pilihan raya ini sangat sengit lah. Ia bukan satu culaan yang mudah. Berbagai andaian berlaku. Kalau kita pergi ke bawah-bawah, kita bersembang, bukan senang juga nak jumpa yang pro UMNO ni pun. Artinya realitinya, terutama pelajar dan umpamanya yang mereka tak tengok TV, mereka tengok internet. Dan internet kita tahu ada beberapa media yang sangat dominan. Pengalaman Datuk di Oxford, bagaimana respon masyarakat di luar tidak UMNO? Ialah secara umumnya, dunia secara umumnya masih melihat dua negara Islam yang dianggap baiklah bagi Muslim world. Saya tak suka panggil Islamic world, kadang-kadang bukan semua Islamic world, tapi Muslim world. Satu yang sekarang ni Barat cuba jadikan ikon dan banyak dunia, Turki lah. Dan kedua, orang tak boleh nafikan, Malaysia lah. Dua negara ini adanya demokrasi. Whatever orang kata pun, ada demokrasi. Ada demokrasi. Demokrasinya sangat tinggi. Ialah penafsiran mungkin dalam 1, 2, 3 benda tak puas hati, biasa. Tapi tak boleh nafikan Malaysia sebuah negara demokrasi. Dijalankan, diamalkan, yang keseluruhan dunia Islam kalau dibandingkan, memang masih Malaysia baik lah. Malaysia baik lah. Tak nak bandingkan negara yang betul-betul demokrasi macam Barat pun ada sudut-sudut dia yang lain. Dan sekarang Turki lah. Turki sebenarnya dia juga follow Malaysia yang dulu. Saya tengok, saya kata saya suka UMNO ni, UMNO yang zaman ni sebelum kena tsunami politik. UMNO yang pemikiran agamanya luas, sentiasa orang melihat Islam, tafsiran UMNO itu daripada angle yang lebih besar. Tapi bila dia kena tsunami politik, dicuba ubah benda yang dia telah menjadi contoh. Dia UMNO cuba jadi PAS 80-an pula dah. Nak cakap isu-isu yang PAS cakap dulu. PAS pula lah nak jadi macam UMNO yang bercakap soal Islam yang luas. Sebenarnya bukan orang marah pemikiran UMNO waktu dulu.
Orang tak puas hati dengan beberapa tindakan pemimpin UMNO, etika dia. Tak payah ubah yang itu, dia ubah yang ini. Yang orang tak puas hati tu, tak payah. Bila dia cuba ubah yang keluasan Islam yang ada dalam UMNO tu, akhirnya timbullah isu resis, isu yang dulu dipalitkan kepada parti pembangkang, diletakkan kepada UMNO. Tiba-tiba parti pembangkang pula cakap tentang masalah keluasan, tidak kira bangsa, agama Islam yang bertolak ansur. Ini UMNO cakap 80-an. Saya dengan lebih khusus pada zaman Tun Mahathir lah, idea ni dikembangkan kan. Jadi tiba-tiba UMNO dah tak jadi juara, dia jadi juara isu. Bukan UMNO sendiri, orang UMNO lah cakap ni. Saya ingat tidak menguntungkan. Tak menguntungkan. Jadi orang bukan Islam pun lari sikit, yang bukan Melayu pun jadi takut. Padahal ini tak ada pun dulu. Dia hadapi tsunami politik, kenapa ubah yang tu? Yang tu tak ubah. So kadang-kadang UMNO jadi lebih perkara yang hanya perlu NGO cakap, parti politik tak payah cakap. Isu-isu yang bersifat sedikit nampak runcing perkaumannya, NGO cakap, tapi UMNO cakap. Dia juara semua. Macam dia dah macam tak ada nak dia tak terurus. UMNO perlukan keputusan yang firm dalam benda tu. Ya, pandangan saya lah. Cadangan Dr. Sri untuk memperbaiki keadaan supaya kita dapat menangi untuk pilihan raya akan datang. Saya kata bila berkandidat ni dalam Islam ni dua je. Yang Saudara Khairi sebut tu betul lah. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang terbaik yang kau ambil untuk dia bertugas, orang yang kuat dan amanah. Kuat al-quwah mewakili satu makna di mana seseorang itu berkemampuan dengan tugas. Kemampuan itu ditafsirkan berdasarkan apa tugas. Ciri kemampuan ataupun berkebolehan untuk melaksanakan tugas itu bagi negeri Pulau Pinang atau negeri Kedah tak sama semua tu. Bagi kawasan bandar, kawasan kampung tak sama. Whenever kandidat ni satu perkataan yang pendek, tetapi you nak tafsirkan dia sangat luas. Whenever di kampung tak sama whenever di bandar. Whenever di kawasan Kelantan tak sama dengan kawasan KL. Dan ini satu perkataan yang siapa nak define whenever kandidat. So mungkin satu orang kata saya whenever kandidat sebab dia kata no. Dia mesti tengok apa yang ada di ground. Itu qawi. Amin, dia mesti amanah. Tak ada bukti dia terlibat dengan apa-apa benda yang dipertikaikan di sudut amanah, ketelusan. Pribadinya bagus. UMNO selalu kata UMNO-nya base-nya agama Islam dan Melayu. Tapi kena buktikan hubungan Islam dengan UMNO tu kuat. Ciri Islam itu, orang Melayu dia pentingkan ciri itu. Ciri Islam tu ada. Dia bukan suruh pakai lebay, tapi orang tahu orang ni ada nilai agama kat dia. Tak mesti dia, tak perlu ustaz, tapi kalau orang tak ada nilai agama. Orang di sudut agama orang kata Aisyah dia bagus. Itu ciri bagi masyarakat Melayu Muslim. Ini penting. Kalau dia pandai pidato, itu satu sudut lah. Ramai orang boleh pidato tak boleh buat kerja. So ada juga calon-calon pada parti pembangkang yang pandai pidato tapi dari segi moralnya penuh dengan masalah moral. UMNO tak ada, itu bukan masalah UMNO. Untung UMNO. Tapi mana aku boleh letakkan dalam pilihan raya, dia tak menang. Jadi macam mana rakyat nak memilih calon? Dia nak pilih calon yang petah, boleh cakap apa pun yang apa yang ada ciri-ciri yang ada boleh jadi. Tak ada, kalau tak menang. Tapi politik perception. Jadi itu satu persepsi. Tapi kita tengok ramai orang pada awal menang, kemudian dia kalah apabila terbukti ciri kemenangan itu tak ada. Dan kemudian saya ingat orang yang boleh berpidato ni tak ramai kan. Saya ingat bukan dia menang pada isu pidato. Pada 80-an sehingga 90-an saya lihat tokoh-tokoh pidato di dalam pembangkang jauh
lebih bagus daripada UMNO. Pidato orang muda pas, khususnya ramai tokoh-tokoh pemidato yang bagus. Tapi masa itu dia tak menang. Sebab faktornya bukan pidato saja. Dia kemenang kerana pidato tu dia rasa, orang rasa isunya kena dengan pidato itu. Kalau pidato saja tak. Ramai pemidato muda lampas. Saya rasa kalau mereka bagi mikrofon kat mereka, hebat. Tapi sebelum berlaku tsunami politik, zaman masa Pak Lah tak menang. Walaupun hamba gitu, dia menang. Pada sentiasa menang lah pada batas. Dan ini pun satu perkara. So saya kata perkataan winnable candidate tu mudah diungkapkan, dan semua orang perwakilan yang akan balik semua akan kata dia lah winnable candidate kot. Ramai kan. Bukan semua lah, rasa ramai kan saya lah. So bila nak putuskan siapa winnable candidate ni pun saya ingat bukan senang bagi Presiden UMNO. Dia nak definekan winnable candidate di tempat setiap orang tu. Dan siapakah wakil yang nak definekan tu pun nanti akan, oh dia tak winnable, aku winnable, macam mana dia dipilih. Oh, itu pun akan jadi satu polemik baru juga dalam UMNO.